Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita guna untuk kita buat nilam untuk tahap 3. Macam mana pelaksanaan buku nilam tahap 3? Tahap 3 adalah murid dah boleh membaca dengan baik. Ada yang tak lancar lagi tapi dengan baik, ya. Jadi untuk tahap 3 ni berbeza dengan tahap 2. Dia berbalik semula seperti tahap 1. Iaitu murid-murid boleh menggunakan semua bahan bacaan, termasuk carta, termasuk video, apa benda saja yang mereka buat dan ada kamera membaca, itu dianggap melaksanakan nilam dan boleh dicatat dalam rekod nilam tahap 3. Jadi di sini kita ada buku besar pun boleh, buku magazine macam majalah boleh, surat khabar boleh, brosur boleh, CD pun boleh. Ya, dan mereka juga untuk tahap 3 mereka juga boleh menggunakan QR code. Maksudnya dia buat menggunakan smartphone. Yang ni dah memang ada. Yang ni dia orang akan menggunakan nilam tahap 3 di rumah dengan bimbingan ibu bapa, ya. Dan dia ada guna QR code dan cikgu boleh cek balik dan untuk mengesahkan bahawa mengukuhkan lagi mereka itu membaca untuk pengayaan mereka akan terlibat dengan program pada hari Khamis dipentas dan beri penerangan bagi menceritakan apa yang mereka baca di rumah untuk dipersembahkan kepada semua murid di sekolah, ya. Bersama-sama aktiviti memperkukuhkan bahasa Melayu, mempertabatkan bahasa Melayu MBI pada hari Khamis. Jadi untuk ini kita teruskan, ya, dengan murid-murid memilih bahan bacaan yang mereka nak. Yang ni kita tak kontrol dah. Tahap 2 kita kontrol. Tahap 3 kita bagi free balik untuk mereka gunakan semua bahan bacaan yang mereka minat untuk mereka melaksanakan nilam. Okey, sekarang pilih buku yang pilih bahan bacaan yang nak. Okey. Boleh pilih je mana yang mana. Okey, hari nak yang mana? Bila dah pilih, dah boleh mula merekod dalam mulut. Macam biasa kan? Cerita. Yang tak nak buat cerita. Yang tak mak you kan? Okey, mana bahan bacaan tu? Nak siapa pilih? Dah pilih? Siapa nak surat khabar? Tak ada? Siapa nak ni? Tak ada? Okey, sekarang seperti biasa murid-murid akan menulis, ya. Ni tak ada bantuan lah, tak ada bantuan daripada guru. Cek saja, akan menulis sendiri semua benda yang ada di dalam rekod bacaan. Okey? Dan murid akan buat rumusan, ya. Bila dibaca, dia akan buat rumusan berdasarkan bahan yang dibaca, tapi pengayaan tu terpulang pada mereka sendiri. Dia ada buat karangan, rumusan dalam bentuk karangan, ada yang buat peta minda, ada yang macam-macam lah yang buat, terpulang pada mereka untuk merumus apa yang mereka baca. Dia tidak terhad pada yang ni dibuat macam ni pula. Lepas tu dia tulis ayat, itu terpulang. Itu terpulang pada kreativiti masing-masing. Kita tidak menghadkan bagaimana murid ini membuat rumusan. Sebab seperti yang kita sedia maklum, kalau yang dulu, yang kita guna dulu, mereka ni terpaksa membuat karangan, membuat rumusan minimum 50 kata perkataan. Tapi untuk nilam ketika tahap 3, depends kat mereka berdasarkan apa yang mereka nak sampaikan, apa yang mereka baca, ya? Terpulang pada mereka. Pada nanti bila kita dah siap semua, mereka akan dipanggil ke depan pada hari Khamis untuk mereka membentangkan, membuat pembentangan kepada murid-murid pendidikan dan arus perdana dan murid guru-guru apa yang mereka baca di hadapan. Ini memang murid ni dah bila dah habis nanti dia akan terus ke program nilam arus perdana macam biasa. Dah habis tahap 3, dia akan pergi ke arus perdana. Selagi tak habis, mereka kekal di sini, ya. Kita akan membuat
setiap kali pentaksiran, pengukuran kita akan buat 6 bulan sekali. Jadi kita buat pelaporan kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa juga terlibat dalam nilam ini, mereka angkat tanda. Dan begitu juga dengan QR code tu, mereka akan memastikan anak-anak membaca menggunakan smartphone. Menggunakan smartphone supaya ibu bapa pun terlibat dalam program nilam yang dijalankan di sekolah. Ini bukan itu cikgu-cikgu saja. Okey, teruskan buat untuk baca dan rekod. Untuk nilam tahap 3 ni walaupun dia dah habis kat belakang, tapi kalau kita sebagai guru merasakan budak ni perlu lagi meneruskan untuk tahap 3 ni, kita teruskan lagi. Sehingga kita rasa dia betul-betul boleh menguasai, sehingga dia boleh beralih kepada nilam arus perdana. Dan untuk QR tadi, sebagaimana yang Cikgu As cakap, dekat dalam 4 orang ini ada salah seorang penerima anugerah QR code baru-baru ini, iaitu Amirul Syazwan. Okey, tahniah pada Biru angkat tangan. Sebab dia ada komitmen antara murid dengan ibu bapa di rumah untuk penilaian untuk nilam tahap 3. Sebab sekarang ni kita dah digital kan, jadi kita sebab mulai pendidikan khas pun dia orang terlibat juga, kita dah ajar juga, jadi biarlah dia pun macam orang lain juga menggunakan smartphone, dan kita tidak terhad kepada buku menulis adalah dia online juga. Itu salah satu inisiatif kami lah dalam memperkasakan nilam mustika di peringkat sekolah. Contoh QR ni kan, Aryani bila dia nak tahu je Amir dapat anugerah, Aryani memang sekali bakar-bakar buat atas siapa nak buat QR. Cikgu saya nak buat lagi. Tak apa, saya cakap tahun depan kita ada lagi anugerah. Dengarkan dia dapat, rupanya dia tak buat lagi. Dia baru nak mula kan Aryani kan. Okey, teruskan Yang anugerah yang ini, QR code ni kita akan bagi juga kepada ibu bapa. Ibu bapa dan murid menerima anugerah itu. Jadi satu semangat lagi kepada ibu bapa bahawa anak-anak ini pun kena kena ada kemahiran membaca. Dan cikgu pun kena usahalah lebih sikit. 2 minit. Okey, bagi berapa minit kita tak boleh ni. Bagi berapa minit untuk baca. Sebab you all tak ada lah yang Pandai kan? ada pandai dah. Okey, dah siap. Cikgu dah tengok. Terpulang macam biasa ya. Rumusan buat mengikut macam mana nak buat peta minda, nak buat apa benda sekalipun, janji keluarkan apa idea dalam buku itu dan terangkan di depan nanti apa yang kamu dapat daripada pembacaan yang telah dipilih. Boleh Biru? Ya. Dah dah. Boleh rekod pasal bentar lepas. Jadi Kena baca. Kau baca? Okey. Okey, baca ya. Baca kuat tak apa, tak ada masalah. Kau baca selalu kan tidur pula kan? Paling berat. Beres? Mana Amir pun buku? Okey, boleh rekod. Kita tulis tajuk buku dulu, nanti kau terlupa. Pastikan tajuk buku betul, nanti kau terlupa. Alright. Oh, ni lupa yang penting. Aina kena buat apa? Ni mereka tak ada masalah, dari orang boleh dah ni. Sebab yang Aryani ni dah boleh masuk ke arus perdana punya nilam dah. Mursyidi pun juga kan? Mursyidi juga kan? Dalam proses untuk dah tak ada masalah dia tak, bila murid dah okey untuk nilam mustika tahap 3, mereka akan terus melaksanakan yang arus perdana punya nilam. Okey, ini contoh yang nilam tahap 3 yang saya katakan tadi. Dia ada 2 buku. Dia dah lepas 1 buku dah habis, tapi kita rasa dia perlukan lagi latih tubi untuk nilam tahap 3. Kita teruskan dengan buku yang baru dia. Masih lagi tahap 3. InsyaAllah mungkin di lepas buku ni kita rasa dia betul-betul menguasai, kita akan terus kepada nilam arus perdana. Tahniah Amirul Sebab kita buat penilaian 2 kali setahun. 2 kali setahun. Boleh ke tidak untuk mereka ada peningkatan ke tidak. Sebab kita memang kena, kita bukan bagi nilam ni
tinggal macam tu je dan kita kira berapa bahan bacaan, bukan. Kita kira dia jika ada pengukuran kita buat supaya mereka nilam ni bukan kerja anugerah lah. Bukan kerja anugerah untuk dapat banyak. Kita nak impak daripada nilam itu sendiri. Maksudnya ada peningkatan, ada peningkatan dan kita nampak ada peningkatan dalam kemahiran membaca. Sebab tu kita akan nilai bulan 6 dan akhir sekali bulan 10. Kita nilai. Dan kita maklum kepada ibu bapa hadir juga untuk tanda tangan dan tahu anak dia naik tahap berapa. Tahap 1 ke, tahap 2 ke, masih tak naik-naik ke. Jadi di situ ada kerjasama di antara guru dan juga murid. Sebab kalau kita bagi tulis saja, banyak, tak ada kesan, kadang-kadang dia kerja anugerah saja, kita tak. Jadi maksudnya walaupun banyak tetapi tidak ada peningkatan, dia tak akan naik ke nilam lain. Untuk program nilam musika ni, sebenarnya nilam musika ini adalah kita ada program pra nilam musika. Untuk program berbeza dengan nilam arus perdana. Nilam arus perdana dia terus nilam. Untuk nilam musika dia ada pra nilam musika. Pra nilam musika itu ada satu program iaitu bersama ibu bapa. Nilam musika yang ada di SMK Sedamai ini dia berbeza dengan nilam yang ada di arus perdana. Iaitu nilam musika ada pra nilam musika, iaitu sebelum murid merekod. Dia ada untuk pranilam ni dia ada 4 program, iaitu kemahiran manipulatif, kerohanian, motivasi dan literasi bahasa. Ya, literasi bahasa ni kita lebih kepada bahasa Inggeris. Jadi murid akan bercakap dalam bahasa Inggeris, iaitu ada satu program lawat, learn basic words every day, dan mereka akan bercakap di assembly. Program motivasi ni adalah program bersama ibu bapa. Yang ni yang berbezanya, ibu bapa terlibat dengan program-program nilam musika. Jadi kita memang ada setiap tahun kita ada program yang di bawah pusat sumber, iaitu ibu bapa terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pusat sumber yang dinamakan pranilam musika. Lepas tu yang kedua ialah kerohanian. Mereka ini akan ada program juga, iaitu solat sebelum balik sekolah. Yang ni kenapa solat? Solat tu sebabnya untuk budak-budak hyper, dia kena duduk diam. Jadi itulah salah satunya kita buat supaya untuk membaca pun dia boleh duduk diam, boleh membuat kerja dengan baik, tak lari-lari. Jadi kita urus macam tu. Untuk kemahiran manipulatif kita ada jahitan, kita ada kraft tangan. Itu juga adalah basic untuk kemahiran membaca, iaitu menguasai kemahiran manipulatif. Empat program ni dijalankan sebagai program pranilam musika. Bila dah habis semua ini, baru mereka akan beransur mula ke tahap 1. Bukan mereka terus macam biasa, tahap 1 tu. Jadi sebab murid-murid ni kalau tak duduk, tak urus tingkah laku, tak urus emosi, tak urus lagi diri dia, dia tak mampu duduk seperti mana yang kita nampak sekarang. Jadi murid ini kita bagi dia fun, bagi macam didik hibur dulu supaya minat untuk dia orang boleh duduk, boleh membaca, boleh menulis dan seterusnya, boleh menerima arahan. Selagi kita tak kuasa itu, kita tak akan bagi mereka untuk duduk bersama di tahap 1. Untuk sokongan daripada ibu bapa pada 2015 bila kita memulakan program nilam mustika, kita bentuk satu badan muafakat ibu bapa. Jadi ibu bapa ni hadir ke sekolah untuk perkembangan anak-anak, dan kita ada mesyuarat sekurang-kurangnya yang rasmi ialah 2 kali setahun. Dan juga ibu bapa datang ke sekolah mengajar bersama-sama guru untuk
meningkatkan prestasi akademik. Jadi ibu bapa hadir ya, ibu bapa terlibat dan hadir bersama ketika PDPC dijalankan. Mereka pun hadir sebab kadang-kadang kepakaran guru ada yang terhad. Jadi ibu bapa datang setiap hari Rabu untuk mengajar anak-anak itu anak-anak mereka lebih baiklah sebab kadang dia orang lebih faham tentang anak-anak. Jadi dia orang hadir. Dan juga setiap kali program Nilam Mustika dijalankan, ibu bapa terlibat sama ada itu cikgu-cikgu akan terlibat dengan aktiviti, ibu bapa akan mengurus makan minum murid, dan juga ada juga ibu bapa menjadi guru pengiring, guru pembimbing pada anak-anak mereka. Yang tu yang terbaiklah kat sini. Jadi memang sekarang ni pun kita melalui Nilam Mustika juga kita ada program di luar dan kita ada kedai sendiri yang dibangunkan bersama ibu bapa. Yang tu daripada program Nilam Mustika ada satu kedai didik mahir. Maksudnya murid di sini buat program Nilam Mustika sebab tidak mengikut sukatan. Sebab bukan ikut sukatan, sebab kita program Nilam Mustika tu tersendiri di bawah Pusat Sumber. So kita bersama dengan ibu bapa dan juga komuniti ya, pelibatan ibu bapa dan komuniti di kawasan sini membangunkan satu kedai didik mahir untuk sokongan ya, untuk sebagai sokongan peningkatan kecemerlangan bagi murid-murid pendidikan khas. Iaitu memang sokongan yang terbaik daripada ibu bapa. Memang ibu bapa pun kalau ada program pun datang, dia volunteer untuk hadir, dan kalau bak duit pun mereka sentiasa memberi sokongan sebab dia orang ada dana sendiri, iaitu untuk Nilam Mustika ni RM30 seorang. Jadi duit itu juga digunakan untuk aktiviti murid di bawah program Nilam Mustika. Namanya tabung kecemerlangan akademik untuk Nilam Mustika. Dan kita dapat tanah wakaf lah untuk sekarang sedang dibangunkan untuk satu bangunan lah untuk dibuat bagi mereka ini. Saya tengok sebab kita sebagai guru perlu berjaringan dan jalinan dengan luar. Sebab kadang kepakaran guru tu terhad. Jadi kita perlu komuniti dan macam ni lah. Jadi lepas tu kita membuat jaringan, membuat jalinan. Contoh membuat jaringan dengan BTP, dengan PKG, jalinan dengan PIBK, dengan yayasan. Jadi ini adalah untuk kecemerlangan sekolah dan juga murid. Okey, sekarang semua dah habis kan? Dah siap semua kan? Cikgu dah cek tadi, cikgu dah pengukuhan apa makna yang awak tulis tu. Okey, sekarang ni kita nak yang terakhir, cikgu nak seorang volunteer, sukarela untuk datang ke depan dengan cikgu. Sebabnya kita akan membuat rumusan balik tentang apa yang awak tulis, apa yang kamu tulis dalam ni. Kan ada yang cikgu tengok ni, ada yang buat catatan minda, ada yang buat ayat pendek, ada yang buat rumusan pendek, semua ada. Betul? Okey. Siapa satu volunteer? Hari ni? Okey. Hari ni? Okey, hari ni memang kita tahu dah kan? Semua boleh ni, yang perempuan ni semua hebat belaka. Okey, hari ni nak masa tentang apa? Okey. Ni dah ke Vietnam? Tunggu Ini dah. Kan? Apa lagi? Apa lagi cikgu tanya? Okey. Awak Cikgu, cerita. dia aje. Tajuk apa? Tajuk apa? Cerita saja. Nanti cikgu soal. Bukan cikgu soal. Ini yang soal. Awak yang soal. Boleh. Macam bisa juga Macam bila biasa. kita depan apa dia mula. Kita nak ibu. Kita tajuk apa Ini lain sikit ni. Okey. Okey, hari ni go. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bergaduh. Okey. Hari ini saya nak menceritakan sebuah kisah monyet yang bersikap tamak. Siapa? Dia baku buku surat kan? Buku surat ada 14 buku surat. Pengarang dia Mazhar Betty Ismail. Okay.
Kisah ini menceritakan sebuah monyet dan kura-kura. Pada suatu hari, monyet mengajak kura-kura keluar pergi mencari pisang. Cari Pisang. okey, pisang. Okey. Rumusan cerita tu kita faham. Okey. Lepas tu Tapi tunjuk buku tak? Okay. Kura-kura mengajak monyet untuk menaiki dia punya bonggol di belakang tu. Apa panggil? Kura-kura kat belakang. oh, cerang dia. Sekarang. Bonggol. Bonggol. Lepas tu monyet menaiki dan mereka menyeberangi sungai. Selepas mereka menyeberangi sungai, mereka ternampak pokok pisang. Okey, sekarang cikgu tanya. Karakter dalam ni berapa? Berapa karakter? Berapa watak dalam ni? Siapa pelakon dia? Dua. Siapa? Monyet dengan kura. Okey, monyet dengan kura-kura. Dua je? Dua je. Cerita di mana? Lokasi ni di mana? Kita di mana? Di hutan, di rumah, di rumah, Lokasi dia di hutan. di hutan. Tepi sungai ke tepi laut ke mana? Tepi sungai. Sungai, okey. Lepas tu tadi dia dah jumpa pisang kan? Ha. Okey, apa seterusnya? Lepas tu monyet lepas monyet nampak tu dia menaiki, dia memanjat pokok pisang. Lepas tu dia memetik pokok pisang. Dia Budak sekali, okey. Monyet yang tamak. Kenapa dia katakan tamak? sebab monyet Aku nak tanya lah. Kenapa dia kata tamak? Apa tahu? Tengok Faris. Faris dia kata lagi tidur. Faris Iman, kenapa dia katakan monyet yang tamak? monyet Saya nak rumusan, bukan bercerita, rumusan daripada dia dapat. Kenapa monyet yang tamak? sebab monyet tu dia mengambil semua makanan yang dia dapat tu, dia memanjat memetik buah sendiri tu. Apa perasaan kura-kura apa Gitu. Perasaan kura tu Dia kawan baik kan? dia sedih lah, dia terasa hati sebab apa? Sebab Monyet dia telah makan. itulah. Monyet tu tamak ke tak? Monyet ni tamak lah kau ni. Apa kura-kura macam mana bila tahu? Okey, sebab apa dia tamak tadi? Sebab apa? Faris, sebab apa dia tamak tadi? Dia tamak sebab ni. Sebab dapat makanan banyak. Dia tak tinggalkan kawan. Tak. Siapa selalu buat kat situ? Siapa selalu buat tamak-tamak ni? Biru. Miro, awak selalu buat. Sebab apa? Dia buat sama macam mana? Dia selalu makan ambil dulu, banyak. Ambil banyak dulu. Dia kenapa makan buat jamuan ambil dulu. Betul ke tidak macam tu? Kalau tak habis. Boleh ke? Tak habis buang. Ada dah kan? Jadi, bagus tak tamak dia monyet yang tamak tu? Tak bagus. Jangan jadi macam tak monyet yang cerita ni. Tamak. Miro, ingat. Okey? Kesimpulan dia, jangan jadi macam monyet yang tamak ni. Jadi apa perasaan dia itu kura-kura tadi? Siapa tanya tadi? Miro tanya. Miro selalu. Apa perasaan kura-kura? Pasal janganlah tanya dia. Tanyalah dia ni apa perasaan dia. Perasaan Musyidi bila Miro ambil banyak sangat. Apa perasaan? Sebab dia sedih. Miro, kawan sedih tau. Kamu nak buat lagi tau. Makan kecil, makan banyak. Yang ni tengok, kecil mana yang besar? Sama besar je kan? Tak apalah, siap ke dia. Yang ni badan kecil, makan banyak tak apa. Lepas ni, tak bagus kan? Bagus ke tak? Tengok sedih. Bagus. Macam mana? Sedih ke tidak? Dia ambil banyak makan kan? Dia buang? Awak rasa macam mana? Rasa balik. Ya. Awak tak kan? Betul. Ambil banyak juga? Tak. Sikit je. Sikit je. Orang lain tak dapat kan? Ya. Betul ni? Betul? Ya, betul Milo. Milo senyum tu betul. Lagi? Soalan lagi yang pasal tamak tu. Siapa tak soalan? Yang berkaitan apa yang berkaitan dengan awak ni? Boleh je. Mesti ni. Ataupun Amirul tolong terang apa daripada cerita tadi dia kata yang tamak, orang sedih ni, kawan ni sedih ni, kawan sedih. Kenapa dia lalu sungai? Kenapa dia lalu kat sungai? Kenapa tak lalu kat jalan? Sebab dia dekat hutan. Tak lagi. Lepas tu pokok tu dekat sebelah sana. Sekejap. Pandai. Betul tak mesti ni? Betul. Sebab jalan ke sungai kan?
Okey, ni tanya dia. Amirul. Mesti dia buku tu ambil makanan. Makanan tu. Bisa. Ha? Jadi buku tu ambil makanan bisa. Ha, saya pura-pura tak memanjat. Patut pun dia. Mungkin dia ambil banyak tapi bagi kat sini. Okey. Sebab dia tak ada banyak kan? Ha, tengok tu. Kita tadi balik. Kenapa pura-pura kan? Pura-pura banyak. Dia boleh banyak pokok ke? Pokok pisang? Pokok dia tak boleh panjat. Sebab monyet dia boleh panjat. Ha, jadi monyet ambil banyak salah ke? Salah lah sebab kura-kura tu dah teman dia ambil dah. Lepas tu dia kedekut lagi. Dekat Maksudnya dia ambil banyak tak bagi. Ha. Oh. Betul. Ke Amirul ambil banyak betul nak bagi dekat Izzati sebab Izzati dia check. Oh ni. Ni ni sama tu. Sebab ni dia ambil banyak saya nak makan. Kalau ambil banyak tapi kita bagi dekat Izzati. Sebab Izzati kan check susah. Itu tak apa ya. Mungkin awak tak nampak dia nak ambil banyak tapi dia ikhlas dia tahu bahawa dia ambil banyak bukan untuk orang lain. Habis membazir. Dia tak boleh macam tu. Ambil banyak boleh tapi kita kena bagi dekat kawan. Macam mana tadi betul ya? Ambil juga kenapa pula guru-guru tu nak banyak macam mana? Tapi monyet tu ambil banyak tapi bila turun pun dia kedekut lagi. Dia lebih kurang macam Amirul. Amirul macam mana? Lepas ni nak buat macam tu lagi ke? Tak ada. Betul? Ya? Farish? Tak, ada yang siapa tegur dah Amirul sebelum ini? Siapa tegur? Ada yang tegur tak? Tak ada. Lepas tu lah korang kena tegur. Kawan-kawan ni. Ini buat Baru macam ni, rahsia. baru Dia cara bercerita tentang Ini monyet. cikgu ni ambil banyak hari tu untuk bagi kawan-kawan. Rupanya ambil banyak untuk di sini, lepas tu buang itu sampah. Bagus tak? Bagus. Apa daripada pengajaran ibu ni? Sekolah je kita janganlah bersikap tamak kerana hanya akan merugikan diri sendiri. Kan? Rugi ke? Rugi. Rugilah. Sebab? Sebab sebab apa? Tak ada. Mak dia bisa you. Pakai sorak aku kaki bubur ni. Rugi sebab menyesal. Menyesal. Awak menyesal ni tak? Aku tak promosi pula. Kalau tadi orang tak makan. Aku tak promosi lah. Tak makan Tapi salah awak kerana salah awak kan. Kenapa tak tegur? Kasih salah sama-sama salah. Kali dengan kawan-kawan ni kita kena tegur-menegur, menasihati benda yang baik. Tengok Amirul, kita tegur ni okey. Kita tegur public pula. Macam mana ni? Lepas ni jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Lepas ni ingat ya, kalau kita berkongsi, kita sentiasa berkongsi, jangan tamak. Ataupun kita boleh membantu orang. Macam tadi, boleh tapi monyet tadi panjat, ambil banyak-banyak. Kemudian kita bagilah dengan kawan. Boleh ambil lebih sikit, sebab dia banyak. Jadi tak apa. Cuma bila ambil lebih, lepas tu makan seorang, kesian. Ya? Jadi kita berikan kepada kita. Tetapi dan satu lagi, orang yang menengok sebagai kawan. Kita kawan boleh tegur. Bukan kita tegur cakap tak elok-elok. Tengok cikgu cakap elok je dah. Okey je dia. Jadi kena tegur ni lebih cakap yang baik. Janganlah marah-marah dia. Tak tegur pun salah. Korang tengok dia buang makanan. Dia buang makanan selalu buat gitu. Kau hotel kau ni buat tak? Tak. Lepas tu makanan tak cukup. Ya, Amirul badan kecil. Cikgu terkejut ambil banyak. Ingatkan dia badan kecil. Rupanya makan tak apa. Kita makan berkongsi. Lebih, yang lebih itu kita boleh makan semula. Sebab kawan-kawan banyak kok kan? Kan? Jadi kita tak perlu jadi orang yang tamak. Kadang-kadang bagi kesian tengok Izzati, Musma, siapa lagi? Nurin. Nurin makan banyak ke? Nurin makan banyak dia diet. Tadi dia ingat tu ya, supaya sama-sama rasa dah habis semua makan, ada lebihan, ada yang ada lebih, itu kita boleh makan balik. Ya, kita sama-sama happy dengan kawan-kawan. Ni kawan sedih. Yang sedih ni tak nak cakap. Baru ni cakap. Aduh. Okey? Jadi apa pengajaran pada hari ni, Amirul? Cikgu tak kata salah kat awak, tapi sebab dia tak tegur. Ni dah salah. Salah juga, sama-sama salah. Apa Amirul? Pengajaran dia. Daripada kita bincang main ni apa je? Saya tak boleh ambil makanan yang banyak untuk membazir. Untuk diri sendiri banyak-banyak sampai meninggalkan orang lain kan. Okey. Tak marah cikgu? Tak marah hari ni? Tak. Kesian dekat ni? Kesian. Mesti ya. Oh no. Okey. Tunjuk. Okey ni Farish. Apa yang dapat daripada cerita ni?
Diri. Kesimpulan dia apa yang paling dapat daripada cerita ni? Apa kebaikan dia? Apa itu yang kita dapat? Yang kita apa benda yang baiknya dari cerita ni? Yang kita boleh contoh untuk hari-hari kita lah. Apa? Jangan jadi projek yang tu. Maksudnya disombong ke tadi? Pentingkan diri. Jangan pentingkan diri sendiri. Dia je boleh manjat, kurang kan? Tak boleh manjat. Lepas tu dia panjat tak pakai seorang. Dia tak manjat tadi. Ini perangan tu kan? So kita lebih Okey. Tadi betul ya dia membantu monyet menyerang sungai. Tapi masa panjat dia pakai seorang. Jadi sekali kita sama saling membantu. Kita ada kekurangan, kita ada kelebihan. Yang mana kurang kita bantu kalau kita lebih. Kalau yang mana lebih, yang macam ni ada lebih sikit, Kita boleh bantu bagi-bagikan, pada kongsi-kongsi. kan. Alright. Okey. boleh Okey. Semua orang tak sedih. Okey ni macam ni apa? kesimpulan. Pengajaran daripada cerita yang ni dengan cerita kehidupan sebenar kita. Sekarang ni. Jadi Nah, yang kongsi ni kan. Nombor satu, kita sebagai manusia kita jangan tamak. Okay. Kita kenalah berkongsi-kongsi sesama manusia sendiri. Contoh kalau kita ada makan lebih, kita bagilah orang sikit. InsyaAllah kita ada dapat. selain pada makanan apa benda? Selain menolong orang itu. Selain makanan, kalau kat sini tak sengaja tamak pun. Dekat ada tak kat Yang tamak kan? Ha. Yang tamak. Tamak tak semesti makanan ke tamak makanan saja? Tamak tu contohnya adalah dia apa? Contoh dapat hadiah dua kan? Kita kadang tak makanan, akan tambah dapat hadiah dua. Hadiah pinggan contoh dia dapat dua kan? Sekarang satu lepas tu dia ambil orang punya. Kerana medal dapat dapat ada medal? Ada medal. Medal. Kena panggil juga ke? Kalau dah fikir, saya dapat banyak. Okey ke tak? Kita mesti dia dapat 2 medal. Anugerah Nila Mustika, anugerah kepimpinan. 2 dapat Dua sekali. dapat. Ada tak Kawan minta 1 boleh tak? Boleh? InsyaAllah saya bagi. InsyaAllah. Sama dia bagi tak? Tak boleh minta. Tak pernah dia minta kan? Tak pernah dia minta. Tak pernah minta, takut. Bukan, tak pernah orang minta lagi. Nak minta lagi. Tapi dia tak nak bagi. Bukan boleh, kalau dia nak boleh. InsyaAllah. Tapi kadang-kadang hadiah macam tu tak boleh untuk kita sebab kita usaha dapat. betul, sendiri. Kadang-kadang kan. Tak adalah. Janganlah tu sangat, janganlah apa berdoa sangat. Sebab yang tu hak milik kita, hak milik pribadi kita. Ada masa kita tak boleh share dengan Kita kena ada kawan. macam tu tau. Ya. Ya. Bukannya maksudnya kita kena share, kena bagi semua orang. Ada benda-benda macam tadi macam makanan, ada mengikut situasi. Yang dia dapat hadiah betul-betul berlatih tu ini pun bagi ke yang tidur saja tak padan juga kan. Kan? Jadi kena usaha juga. Tapi contoh macam yang tadi makan minum apa benda yang kita selalu buat di sekolah. Color kadang-kadang kita kena kongsi juga. Kan? Kan? Betul? Okey, jangan telefon. Okey, boleh? Okey, terima kasih Musyidiri. Jadi kena fikir macam tu kan, dia fikir. Cikgu pun tak terfikir tadi. Macam mana pura-pura banyak ya? Kan? Ini cik soalan. Siapa boleh? Pura-pura. Memang dia tak banyak. Macam nak ambil pisau. Rupanya, tapi tamak lah juga yang punya dia turun tak boleh makan. Tak nak kongsi. Tak boleh lah. Macam ini, tadi kan Izzati wheelchair lambat. Jadi, kita boleh tolong dia. Ambil lebih, cikgu tak marah. Tapi yang satu, yang kedua mesti tegur lah kawan benda yang tak betul. Bukan masa ni pun baru nak cakap. Aduh. Tapi tak apa, tak marah ya. Jadi itu pengajaran kita pada hari ini. Lepas ni memang buat lagi. Boleh? Dan daripada cerita kita kaitkan dengan kehidupan sebenar kita kan. Pula tu berlaku pula pada diri sendiri. Kan? Bagus. Banyak pengajaran. Cikgu pun dapat hari ni kan. Macam-macam soalan ada. Okey. Sekian untuk gelap kan. Okey. Habis.